menakutkan hamba-hambanya, menakut-nakutkan para sahabat yang nak pergi perang Badar itu. Berita yang sampai kepada mereka sama ada dilafazkan oleh Nu'aim tadi, ataupun bisikan-bisikan syaitan kepada manusia supaya rasa takut. Dan Allah SWT seolah mengesahkan kat sini bahawa sesungguhnya pembawa berita itu adalah bukan syaitan-syaitan, yukhawifu awliyahu, yang menakut-nakutkan wali-waliku, pahlawan-pahlawanku, penyokong-penyokongku, pendukung-pendukung agama ini. Dan Allah kata, fala takhafuhum, janganlah kamu takut kepada mereka. Wakhafuni, dan takutlah pada aku. Lihat ayat ini bagaimana disebutkan perkataan al-khawf diulang 3 kali. Di sini sifat syaitan dan juga orang-orang yang bersama dia akan sentiasa apa? Yukhawifu, menakut-nakutkan. Dan Allah SWT melarang, fala takhafuhum, jangan takut pada mereka. Dan Allah kata pula fi'il amr ni perintah, wakhafuni, dan takutlah kepadaku, in kuntum, sekiranya kamu benar-benar beriman. Zamakhsyari sekali lagi mengatakan bahawa orang beriman boleh rasa takut, tetapi bila dah berdepan dengan musuh itu, dia tidak akan takut lagi. Kerana dia benar-benar beriman. Berpusing-pusing pula. Tapi begitulah balawah yang saya katakan. Orang beriman dia tak akan boleh rasa takut. Orang beriman tidak boleh menipu. Orang beriman boleh rasa takut. Tetapi bila dah berdepan dengan musuh, dah tak ada pilihan lain lagi dan mengutamakan Allah, Allah melarang takut. Apa buktinya? Wa fala takhafuhum, jangan kamu takut pada mereka. Dan Allah kata apa? Wa khafuni, dan takutlah pada aku, sekiranya kamu beriman. Oh, jadi seolah macam tadi tak beriman lah. Inilah dikatakan balagha. Seolah-olah tak sempurna iman sekiranya kita takut berada dalam medan pertempuran. Kalau di luar tu masih boleh takut-takut lagi, masih boleh buat keputusan untuk tak nak pergi perang walaupun berdosa. Tapi kalau dalam perang memang tak boleh lah. Tengah-tengah perang angkat pedang tiba-tiba cop nak balik. Baik lari awal-awal lagi, tak menyusahkan. Jadi seolah-olah ini menggulung kembali kepada kita bahawa dalam perjuangan ini Allah Subhanahu Wa Taala menagih satu pengorbanan setiap orang daripada kita. Sama ada kita berada di alam belajar, sama ada kita di alam pekerjaan atau di mana-mana sahaja, bahawa hidup ini ialah hidup perjuangan. Bila hidup perjuangan ini kita mesti merasakan bahawa kita tidak berseorangan berjuang. Dan sebab itu bila kita bangun waktu malam untuk bertahajud, bila kita bersunyi-sunyi berzikir pada Allah, bayangkanlah bahawa Allah SWT Maha mendengar, dan bayangkan para malaikat yang akan mengelilingi kita, dan bayangkan roh para syuhada seolah-olah mendapat izin kembali untuk bertemu dengan kita, untuk berbisik kepada kita, menyampaikan pesanan supaya jangan merasa apa? Alla khaufun alaihim walahum yahzanun, jangan rasa takut dan jangan rasa sedih. Seolah-olah tugas dia nak beritahu pada kita supaya kita yakin. Dan kita yang membaca ayat ini, sama ada mereka diizinkan untuk datang kepada kita atau tak izin, tak penting. Yang penting Allah nak beritahu pada seolah-olah orang dalam syurga nak patah balik, nak bakar semangat kita, tapi Allah tak izinkan pada umumnya. Mereka kekal dalam nikmat-nikmatnya itu, dan akhirnya mereka akan tercari-cari. Dan siapakah yang mereka akan cari? Mereka akan cari orang-orang yang mempunyai sifat-sifat seperti yang digambarkan tadi, yaitu orang yang dipanggil oleh Allah dan Rasulnya, allazina istajabu lillah, yang Allah panggil dan Rasul panggil dalam keadaan walaupun tengah penat, dia tetap pergi untuk berjihad. Satu. Dan yang kedua, orang yang menyahut seruan walaupun telah diberitahu musuh sedang mengepung kamu, tapi dia tetap pergi juga. Dan dia pergi dalam keadaan dia berjihad, tetapi lidah mereka berzikir hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan itulah janji Allah, dan Allah SWT bergantikan dia dengan 4 perkara yang disebutkan oleh Imam Qurtubi, yang kita katakan nikmat yang tak akan putus-putus, dan kelebihan yang
Seolah kelebihan ini ada dua makna saya katakan tadi. Fadlu ni ada kelebihan, nikmat juga, dan fadlu ialah Allah SWT akan pilih. Kelebihan Allah sebab dalam ramai-ramai orang yang berjuang, Allah hanya pilih 10 saja untuk syahid. Dan kelebihan ini Allah akan pilih pada kita. Dalam ramai-ramai kita ada saja kelebihan-kelebihan luar biasa yang Allah berikan kepada seseorang itu. Itu dipanggil al-fadlu. Kalau nikmat ini bagi umum. Tapi bila sebut al-fadlu ini, kelebihan-kelebihan diberikan kepada individu. Dan yang ketiganya sarfusu, dia menjauhkan kita daripada malapetaka, daripada benda-benda kejahatan, dan hati kita akan cenderung untuk memilih sesuatu yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diakhiri dengan mengingatkan kepada kita bahawa syaitan akan sentiasa datang untuk menakut-nakutkan kita, dan kita dilarang untuk takut. Fala takhafuhum wa khafuni, dan jangan kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Saya buka kepada perbincangan dan soalan, silakan. Soalan. Buka lagi pada seorang persoalan. Mu'tazilah adalah satu aliran mazhab yang dikatakan terkeluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Terkeluarnya dia disebabkan Mu'tazilah ini sangat menggunakan akal dalam melihat ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia dikira sebagai ahli dhalal, maknanya sesat. Sila bezakan ahli kufur dengan ahli dhalal. Kufur itu dah keluar daripada Islam, habis. Tapi dhalal ini masih Islam tapi apa? Sesat. Semua mazhab Hambali, Syafi'i semua semayang di belakang orang yang sesat adalah sah. So kalau orang Mu'tazilah, zaman sekarang dah ada orang Mu'tazilah, tetapi apa sahaja yang dikatakan dhalal, semayang di belakangnya adalah sah. Cuma hati kita je yang tak sedar. Dari segi fiqh semayang kita apa? Sah, selagi dia ikut rukun dan syarat-syaratnya. Antara benda yang ketara yang disebut oleh Mu'tazilah ini, dia mengatakan bahawa kalam Allah itu, wahyu itu adalah makhluk. Satu perbahasan yang saya kira rugi kita bincang panjang-panjang, tapi dah menjadi perbahasan sejak dulu lagi. Allah SWT Maha Suci dia. Allah SWT bercakap. Apa yang Allah cakap tu ciptaan Allah atau sebahagian daripada Allah? Kan menyusahkan fikir dalam-dalam, Tapi ini nak baca dari sejarah. Ahli sunnah mengatakan bahawa kalam Allah itu adalah sebahagian daripada Allah yang tidak perlu kita bahaskan lah. Allah bercakap. Tapi mereka kata bila Allah bercakap tadi, apa yang keluar itu dah jadi makhluk. Lalu dia degil. Orang ahli Mu'tazilah, dan ketika itu para khulafa kerajaan Abbasiyah menangkap orang-orang Mu'tazilah yang mempertahankan pegangannya itu, dan antaranya dia mengatakan bahawa dalam Al-Quran bila dia buat buku dia, kita dalam buku-buku kitab-kitab dia akan mulakan dengan memuji Allah. Maka antaranya disebutkan dia tulis dalam buku dia, penulisan perdana, Alhamdulillahillazi khalaqal Quran, segala puji bagi Allah yang telah mencipta Al-Quran. Jadi dia tegur, so tukar. Tak nak tukar, dia dipenjarakan dan disebat.
dan akhirnya ditukar Alhamdulillazi anzal Al-Quran, Maha suci Allah yang menurunkan Al-Quran. Ya, memang Quran adalah tanzil, diturunkan oleh Allah, tapi dalam bracket dia letak anzala, mau maksud iaitu cipta kemudian turunkan. Masih nak lawan lagi. Sebab tu orang Mu'tazilah ni bermain bahasa. Sebab tu dia hebat dari segi bahasa. So Zamakhsyari adalah merupakan salah seorang imam dalam mazhab Mu'tazilah ini. Tetapi dalam kitab tafsirnya Al-Kasyaf yang ada di tangan saya ini, tafsir Al-Kasyaf telah disahkan oleh ulama-ulama ahli sunnah bahawa ia boleh dijadikan rujukan dalam kitab tafsir. Tapi apa niat dia tulis dia tak tahulah. Tapi saya dan juga banyakkan para ulama-ulama dulu memang suka membaca tafsir ini kerana dia kaya dengan bahasa. Dia akan terangkan kenapa bagi bawah, kenapa bagi atas, kenapa ini, dan kemudian dia akan beritahu pula mengikut riwayat ini bunyi dia macam ni, so bila bunyi dia macam ni maknanya gini. Contohnya wala tahsabanna allazina qutilu fi sabilillah ini jangan kamu sangka, tapi dalam riwayat lain wala yahsaban. Jadi berarti dia kata kenapa pula Allah sebut ya. Yang itu pun dia bahaskan juga. Dahsyatnya ulama seperti ini. Jadi saya mengatakan tadi Zamakhsyari adalah merupakan seorang ulama Mu'tazilah, tetapi dalam penulisan buku dia khusus tentang tafsir Al-Kasyaf ini tidak ada bukti unsur-unsur Mu'tazilah, tapi dalam buku yang lain jelas dia punya Mu'tazilah. Panjang perbahasannya, setakat itu wallahu a'lam. Ustaz, saya nak tanya pasal ayat 175. Allah SWT menggunakan istilah innama zalikum syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Seolah sesungguhnya hanyalah yang demikian itu syaitan menakutkan awliya dia. Maksudnya maksudnya adakah syaitan menakutkan dia punya pengikut, ataupun dia menggunakan pengikut dia untuk menakutkan orang beriman, atau dia menakutkan pengikut dia, bila pengikut dia takut, dia takut orang lain? Oh, ini Zamakhsyari ketiga ni. Yang kedua, ketiga ni. Sebab macam kalau ikut the grammar of the ayat, dia maksud macam syaitan menakutkan pengikut dia, bukan menakutkan orang beriman. Yakhafuna awliya'ah, dia menakutkan pengikut dia. Yukhawifuna awliya'ah, maksudnya dia menakutkan pengikut syaitan. Apa dia takutkan pengikut dia? Ataupun dia menggunakan pengikut dia untuk takutkan orang beriman, ataupun dia takutkan pengikut dia, bila pengikut dia dah takut, dia takut orang lain pula. Okey, jazakallahu khairan kepada Prof. Lasih membuka perbincangan. Mengikut perkataan bahasa Arab di sini, yukhawifu awliya'ahu, bahawa sungguhnya syaitan itu menakut-nakutkan awliya, itu ialah pembantu-pembantu. Hu itu nya kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahawa sungguhnya syaitan itu menakut-nakutkan pembantu-pembantu agama Allah. Okey. Jadi berarti ini ganti nama yang kedua. Berarti dalam ramai-ramai hamba Allah ni syaitan akan menakut-nakutkan hamba-Nya. Kemudian Allah SWT buka, dia panggil dari segi balaghah dia panggil iltifat, buka ganti nama. Terus dia kata, dan kamu berarti orang-orang yang terus nak berjuang dengan agama Allah. Allah kata fala takhafun, Allah buka bercakap dengan kita. Contohnya dalam iltifat, dalam kita baca Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, kita sebut segala puji bagi Allah Tuhan sekian alam. Ar-Rahman Rahim, dia Malik Yaumiddin. Tiba-tiba saja bertukar iyyaka na'budu wa iyyaka. Ini contoh iltifat. Mula-mula kita kata Allah lah yang ni, Allah lah yang ini, Allah yang ini, yang menguasai akhirat, segala puji baginya, yang bersifat Ar-Rahman Rahim. Tiba-tiba sampai ke ayat itu, tiba-tiba terus tukar. Engkau lah yang layak disembah dan engkau lah yang layak dimohon pertolongan. Patutnya daripada awal kita mengatakan engkau segala puji bagimu ya Allah, kepada kamu. Engkau lah yang maha pemurah dan penyayang. Engkau lah yang engkau lah. Tetapi dalam segi bahasa, mula-mula bila kita bercakap pasal dia, seolah dia tidak ada depan kita. Dialah yang maha ni, dialah yang ni. Tiba-tiba saja engkau lah yang, dia akan memberi kesan bagi mereka yang
perasan benda itu. Moga-moga malam ini bagi siapa yang dah perasan baca Fatihah tambah lagi lah. Oh, ini dia panggil apa tadi? Salah. Entah tak ingat apa dia, yang penting ganti nama dia. Dia panggil irtifat. Irtifat maknanya apa? Swing, buka. Tiba-tiba saja. So begini juga perkataannya itu. Yang demikian ini syaitan itulah sifatnya apa? Menakut-nakut pembantu-pembantunya. Tiba-tiba Allah buka. Dan ini zaman syariah tersebut memang begitu. Bukan maknanya awliya ni bukan pengikut-pengikut syaitan. Untuk makluman bagi mereka yang mengamalkan perubatan alternatif, sesuatu dekat sini. Ayat ini adalah digunakan untuk dibacakan kepada mereka yang malam tak boleh tidur, menangis, sebab syaitan ganggu. Bacakan pada ayat, tiupkan pada air dan sapukan pada budak itu, nanti dia tak takut dengan syaitan. Sebab dia faham tafsir ni. Sebab dia kata apa? Fala takhaf, jangan takut. Maka budak tu pun tak takut. Tapi nak buat tu kena bawa yang panggang dulu. Dalam terjemahan ni dia maksudkan kaum kafir musyrikin, banyak pengikut